Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Topik pada kali ini ialah kesihatan diri dan reproduktif, pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Baiklah, apakah itu tajuk pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko? Terdapat 4 bidang ataupun 4 perkara yang difokuskan. Yang pertama ialah memahami pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko, mengaplikasikan kemahiran menangani pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko, menganalisa pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko dan menjana idea cara menangani tingkah laku seksual berisiko dan kepentingan penahanan diri daripada seks. Di sini juga kamu boleh lihat cara untuk menangani pengaruh negatif tingkah laku seksual akan ada 2, iaitu asertif verbal dan juga asertif bukan verbal. Sekejap lagi kita akan lihat apakah maksud kedua-duanya. Mula-mula sekali kita kena faham apakah itu pengaruh multimedia. Multimedia ni ialah pelbagai teknologi ataupun media masa yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Jadi, murid-murid, sebenarnya anda sebagai remaja, anda mudah terpengaruh dengan kecanggihan multimedia. Jadi, anda harus bijak dan menggunakan teknologi dengan cara-cara yang berhemah. Antara multimedia yang anda selalu lihat ialah kita ada Twitter, kita ada Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, PUBG, Mobile Legends dan juga Plato. Kesemua medium yang ditunjukkan di dalam gambar rajah ialah medium-medium yang membolehkan kamu berkomunikasi antara satu sama lain. Tak kisah jantina, awak boleh communicate dengan sesiapa sahaja. Kalau main game pun awak tak kenal pun orang tu, tapi awak boleh berkomunikasi dengan beliau. Jadi itu adalah contoh kepada multimedia yang anda selalu gunakan sebagai remaja di Malaysia. Seterusnya, pengaruh negatif multimedia. Mari kita lihat. Kesan negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko mempengaruhi minda dan juga akhlak remaja, terutamanya yang menampilkan perlakuan seksual bebas. Bila kamu terlalu terdedah dengan multimedia, sebab ianya adalah komunikasi tanpa had, tanpa sepadan, semuanya di hujung jari kamu, jadi kamu terlalu senang menjadi mangsa untuk dipengaruhi minda kamu dan juga akhlak kamu. Apa yang kamu lihat, itu yang kamu akan cuba, itu yang kamu akan nak lakukan. Jadi informasi seksual daripada media cetak dan media elektronik, dia membawa kepada pengaruh negatif, pengaruh buruk lah kepada tingkah laku seksual. Bahan pornografi daripada majalah, VCD, DVD. Saya rasa tak tahulah kamu kenal tak VCD dan DVD. Tapi pornografi ni saya rasa kamu kenal. Dan juga telefon pintar boleh mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku kamu. Jadi say no to porn dan juga kawal penggunaan telefon pintar kamu. Kadang-kadang kamu tidak berniat pun untuk lihat sebarang bentuk pornografi. Tetapi bila kamu melakukan sesuatu tugasan, main game ke, tiba-tiba akan pop up. Tiba-tiba timbul iklan-iklan yang mengandungi unsur-unsur lucah. Di situ memerlukan kebijaksanaan kamu untuk elak, untuk tepis, untuk tidak terlibat langsung dengan pornografi. Baiklah, seterusnya lagi, apakah pengaruh negatif multimedia? Tadi secara umumnya, tak kisahlah kamu lelaki ke, kamu perempuan ke, pengaruh negatif multimedia adalah disebabkan kamu terdedah dengan pelbagai unsur-unsur luar. Yang ini pula pengaruh negatif multimedia kepada murid perempuan. Sekiranya murid perempuan itu telah terlibat dengan tingkah laku seksual yang berisiko, inilah kesan yang paling
digeruni, ditakuti dan juga kita kalau boleh nak elak. Sebab awak sebagai seorang perempuan, awak boleh hamil tanpa berkahwin sekiranya awak terlibat dengan tingkah laku seksual. Awak kena ingat, sekiranya awak hamil kerana awak telah melakukan perkara yang menyimpang daripada norma hidup dan agama, besar tekanan yang awak akan hadapi. Pertama sekali akan berlaku perubahan fizikal semasa awak mengandung. Hamil, mengandunglah. Jadi bila awak mengandung di usia muda ni, pertama sekali awak akan berasa malu. Sedangkan pakai baju terbalik pun awak malu, apatah lagi kalau awak hamil sebelum berkahwin. Seterusnya awak juga akan menghadapi tekanan daripada keluarga, rakan dan juga masyarakat. Awak masih muda dan membawa kandungan. Besar tekanan yang awak akan hadapi dan juga tekanan daripada keluarga. Mula-mula keluarga awak akan memberi pelbagai reaksi negatif juga. Rakan-rakan juga tidak semua yang akan menyokong awak sekiranya awak telah hamil tanpa berkahwin. Masyarakat juga akan mula memandang serong kepada awak. Jadi bila benda-benda ini terjadi, akan mengganggu fikiran dan juga emosi seorang remaja yang telah hamil. Dan tindakan yang selalunya terjadi ialah mungkin menyebabkan murid perempuan tersebut bertindak melulu sehingga memudaratkan dirinya. Apakah tindakannya? 1, mungkin dia akan menggugurkan kandungan. Yang kedua, nak lari daripada masalah, cara termudah adalah lari dari rumah. Ataupun yang paling teruk, membunuh diri. Lupakan dunia ini dengan cara membunuh diri. Ketiga-tiga cara ini berbahaya, terutama sekali membunuh diri. Sekiranya awak terlibat dengan kehamilan sebelum berkahwin, tolonglah janganlah fikir ketiga-tiga benda ni, cari pertolongan. Pergilah ke tempat-tempat yang awak boleh mendapat pertolongan. Sekiranya lari dari rumah, itu pun juga bukan cara penyelesaian yang terbaik. Okey. Sebahagian besar kes pembuangan bayi berpunca daripada kehamilan sebelum nikah. Bila hamil ni awak kena pergi check up. Awak kena dapatkan bantuan perubatan yang sewajarnya untuk diri awak dan juga kandungan. Tapi bila awak hamil di usia muda, itu mendatangkan masalah. Awak takut untuk mendapatkan rawatan perubatan. Seterusnya, kemungkinan untuk awak bersalin sendiri dengan pelbagai risiko yang boleh merosakkan badan awak dan juga membahayakan bayi dalam kandungan awak adalah sangat tinggi. Seterusnya, pengaruh negatif multimedia kepada murid lelaki pula. Jangan fikir tingkah laku seksual hanya memberi kesan kepada murid perempuan. Turut boleh memberi kesan buruk kepada lelaki. Lelaki yang terlibat dengan seks sebelum nikah mungkin akan menjadi tidak terkawal. Macam mana tidak terkawal ni? Nafsu ni sesuatu yang awak kena kawal. Semakin awak tak kawal, lama-lama awak dah hilang kawalan ke atas diri awak untuk berfikiran secara waras. Jadi, awak akan mengamalkan seks bebas. Melakukan hubungan seks tanpa mengira dengan siapa pun. Itu bahaya ya. Lelaki yang mengamalkan seks bebas akan terdedah kepada penyakit jangkitan seks seperti AIDS dan juga sifilis. Okay. AIDS adalah penyakit di mana imun dalam diri awak tidak dapat menahan ataupun melawan sebarang penyakit. Okay. Daripada kalau orang tu ada AIDS, lepas tu dia sesama. Daripada sesama tu boleh jadi kegagalan paru-paru, boleh jadi kegagalan jantung, semuanya boleh jadi sebab imun dalam diri seseorang yang ada AIDS sudah berkurang untuk melawan penyakit. Daya tahannya kurang. Sifilis pula ialah penyakit yang dibawa melalui cecair badan melalui hubungan seksual yang menyebabkan organ-organ awak dijangkiti bakteria. Pada mulanya mungkin awak tak akan perasan. 1 atau 3 bulan selepas awak dijangkiti sifilis, awak tak perasan. Awak cuma perasan akan ada bintik-bintik seperti dalam gambar raja di bahagian kemaluan awak. Okey. Sekiranya tidak dirawat, akan menyebabkan bintik-bintik ini ataupun jangkitan bakteria ini terus merebak dan
membahayakan seluruh tubuh badan awak, organ-organ badan awak. Akhir sekali memang tidak akan dapat dirawat. Awak akan hidup bersama virus ataupun bakteria ini di dalam badan awak, menyebabkan awak tidak selesa. Dan sekiranya nanti awak berkahwin, awak akan membahayakan pasangan awak. Sama juga AIDS ataupun sifilis. Dua-dua akan mendatangkan bahaya kepada orang lain, terutamanya pasangan hidup, sekiranya awak terlibat dengan tingkah laku seksual berisiko. Seterusnya, perlakuan seks sebelum nikah ialah perbuatan yang mencemarkan nama baik keluarga dan merosakkan masa depan remaja. Di samping meningkatkan risiko penyakit berjangkit seks, perlakuan seks sebelum nikah tidak digalakkan kerana perbuatan ini mencerminkan tahap keruntuhan moral yang serius dan dilarang oleh semua agama. Tidak kira agama apa yang awak anuti, agama apa yang awak pegang, semuanya tidak membenarkan hubungan seks sebelum berkahwin. Jika masalah ini dibiarkan berterusan, masa depan generasi muda negara kita akan dicemari oleh perkara-perkara negatif dan di luar sifat kemanusiaan. Seterusnya, masalah ini juga merosakkan sistem institusi kekeluargaan. Pernah bayangkan tak, kalaulah seorang remaja itu terlibat dalam tingkah laku seksual berisiko, sekiranya remaja itu perempuan, dia hamil, melahirkan anak dan kemudian 10 tahun kemudian ataupun 5 tahun kemudian dia berkahwin pula, melahirkan anak. Jadi institusi keluargaan di situ akan menghadapi kerumitan di mana sekiranya anak yang pertama tadi ingin berkahwin pula, memerlukan pelbagai cerita yang panjang dan juga kena buat ujian kesihatan, ya, kerana awak kena tahu pelbagai perkara tentang diri awak. Seterusnya, pengaruh negatif multimedia banyak menyumbang kepada tingkah laku seksual berisiko. Justru, remaja perlu mempunyai pegangan agama yang kuat, hargai institusi keluarga yang dimiliki, melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum untuk mengisi masa lapang dan mengelakkan diri daripada terlibat dalam aktiviti negatif. Setiap individu remaja bertanggungjawab untuk menjaga maruah demi masa depan yang sempurna. Baiklah, di sini kita ada satu situasi. Contoh yang diberi di sini adalah tentang Lydia. Lydia ni dia telah berkenalan dengan seorang lelaki melalui media sosial. Jadi lelaki tersebut meminta untuk bertemu dan berkenalan dengan lebih mesra. Tetapi ditolak oleh Lydia. Macam mana berkenalan dengan lebih mesra ni? Adakah ajak lepak makan roti canai je? Tak, ya. Berkenalan dengan lebih mesra di sini mungkin melibatkan sentuhan. Mungkin lelaki itu juga ingin melakukan hubungan ataupun perkara-perkara yang terlarang seperti bercumbu, berpelukan dan sebagainya yang mengundang kepada tingkah laku seksual negatif. Jadi Lydia rasa keliru. Dia tak nak. Tapi dia keliru lah sebab lelaki ni asyik mendesak dia berkali-kali. Dia keliru, jadi dia jumpa Cikgu Arifah di sekolahnya, iaitu kaunselor sekolah, untuk meminta nasihat. Jadi persoalannya di sini, adakah tindakan Lydia ni kita panggil ataupun tolakkan? Yang Lydia tak nak jumpa lelaki tu, kita panggil sebagai apa? Kita panggil sebagai assertive verbal, di mana Lydia menolak sesuatu ajakan dengan kata-kata berhemah. Awak nak cakap pun tak setuju, janganlah maki-maki, cakaplah elok-elok. Lagi awak marah, lagi awak maki, lagilah pihak satu lagi akan rasa tercabar. Berhati-hati dalam berkata-kata. Seterusnya, asertif bukan verbal. Asertif bukan verbal. Verbal ni maksudnya percakapan, melibatkan kata-kata. Bukan verbal maksudnya menolak sesuatu ajakan menggunakan perlakuan atau isyarat dengan berhemah. Isyarat, ya, bukan menunjukkan jari tengah. Seterusnya, inilah dia apa yang Cikgu Arifah tu katakan. Ada 8 risiko seks sebelum nikah. Daripada 8 ni, kebanyakannya adalah ditujukan kepada murid perempuan. Murid perempuan lebih tinggi ataupun lebih banyak risikonya sekiranya terlibat dengan seks sebelum nikah. Baiklah, antara risikonya adalah awak akan mudah terlibat dengan seks rambang.
awak akan menggugurkan kandungan, perempuan ya, akan lahir anak tidak sah taraf. Seterusnya, bercanggah dengan agama dan norma masyarakat. Kemerosotan pelajaran. Kepala awak, fikiran awak dah tak boleh fokus dah. Jadi macam mana nak berjaya dalam pelajaran kalau fikiran awak terganggu? Seterusnya, hamil sebelum nikah. Macam mana nak jaga diri tu? Seterusnya, mencemarkan maruah keluarga. Awak kena ingat, awak hidup bukan berseorangan di dunia ini. Awak ada ibu bapa, awak ada penjaga, awak ada keluarga. Jadi jika awak terlibat, awaklah yang akan mencemarkan maruah keluarga. Seterusnya, selain maruah keluarga, yang paling penting adalah tentang diri sendiri. Maruah diri awak juga boleh tercemar. Baiklah, fikirkan. Sekian, terima kasih.